اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang dan disusung oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita ke-5 ke ke-6? Ke-6. Katanya, dan berkata Husain bin Arjak, tapi dalam kitab Az-Zuhd wal Raqaiq karangan Khatib Al-Baghdadi dia kata Abul Hasan bin Kanjak. Baik. Dan berkata Husain bin Arjak rahimahullahu ta'ala, sebahagian daripada pemberian yang indah, pemberian Allah yang indah itu ialah akal, dan sebahagian daripada musibah yang jahat itu ialah kejahilan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkataan ulama dulu, yang mana perkataan ini sebenarnya adalah diambil dan difahami daripada nas-nas syarak. Apa yang disebut di sini, bahawasanya sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah akal, dan seburuk-buruk musibah adalah kejahilan. Apa yang ingin disampaikan oleh ulama yang menyebutkan perkataan ini adalah lebihnya pemberian ilmu dan besarnya musibah, buruknya musibah kalau tidak ada ilmu. Dia akal ini adalah alat untuk seorang memperolehi ilmu. Orang yang kita semuanya ada akal belaka. Manusia ni ada akal belaka. Hak tak ada akal tu hak yang gila dah. Manusia semuanya ada akal. Akal ini adalah alat untuk kita memperolehi ilmu. Apabila orang itu menggunakan akal untuk mendapat ilmu, khususnya ilmu yang berkait dengan ketuhanan. Sebab kita ni, yang kita bincang ni adalah kitab Bustanul Arifin, kebun atau taman orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena letak betul. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kurniakan kepada dia akal, kemudian dia menggunakan akal untuk menuntut ilmu, maka itu adalah sebaik-baik pemberian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Seburuk-buruk musibah, antara musibah ni banyak, bala ni banyak, musibah ni banyak. Antara seburuk-buruk musibah, seteruk-teruk musibah adalah musibah kejahilan. Kita duk nampak musibah ni sakit, hilang harta, berlaku kebakaran, kemalangan, kematian, dan seumpamanya. Kita nampak gitu je musibah. Tapi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada dia mata hati, dia bukan hanya melihat dunia sahaja, bahkan dia melihat lebih lagi mendalam, iaitu dia melihat akhirat. Jadi musibah yang paling besar sekali bagi hamba-hamba Allah adalah kejahilan. Sebab dengan kejahilan, macam-macam maksiat yang dia boleh lakukan, punca daripada ada kejahilan. Tapi orang yang ada ilmu pengetahuan, maka
ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak buat ikut dang, dia tidak buat ikut bahang gamang dak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hak yang tak betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang berkait dengan akhirat. Seterusnya katanya, kata dia lagi berkata Bishr bin Al-Harith. Bishr bin Al-Harith ni adalah seorang ulama yang besar di zaman tabi'in. Dia kemudian, dia bukan zaman tabi'in, dia tidak sempat dengan sahabat, di zaman kemudian sikit. Dia lebih kurang sezaman dengan Imam Syafi'i, lebih kurang lah. Bishr bin Harith, diberi nama kepada dia Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, yang berkaki ayam. Adalah sejarah sebab dia berkaki ayam, ada cerita dia yang panjang. Baik, dia adalah seorang ulama hadis, seorang ulama hadis yang meriwayatkan hadis yang boleh dipercayai, yang thiqah, seorang ulama tasawuf, orang hebatlah Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Tapi orang hebat suatu ketika dahulu, di zaman tu nama dia kalau sebut tu kau kenal belaka lah. Tapi sampai satu zaman, orang hak yang tidak ambil berat tentang ulama ni tidak pernah kenal lah. Mereka orang hak yang betul-betul ambil berat tentang ulama, dia kena tengok keadaan masyarakat. Masyarakat pada hari ni minat kepada artis dan orang-orang tertentu yang bukan alim ulama. Maka orang-orang lagu tu dikenalilah, Raja Lawak dan seumpamanya tu kenal belaka, start daripada sekecil-kecil budak sampai ke sebesar-besar orang tua kenal belaka. Baik, berbeza dengan orang hak yang minat kepada agama, orang hak yang minat kepada ulama. Maka nama-nama ulama sebegini dia tahulah bagaimana sejarah dia. Antara ulama yang hebat suatu ketika dahulu adalah Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Ada beberapa cerita tentang bagaimanakah dia boleh bertaubat, ataupun bagaimanakah dia hak yang asalnya biasa je tapi berubah menjadi baik. Ada beberapa riwayat. Antara riwayatnya adalah satu ketika, ni antara riwayat lah, satu ketika dia jalan-jalan, dia pun tengok satu kertas hak yang ada tulis nama Allah. Orang duk jijak gimari-gimari, maka dia ambil kertas tersebut. Dia ambil kertas, dia muliakan kertas tu. Pitih dia 2% je. Kalau cakap kita ada banyak tu je, dia pergi beli minyak atar, pergi lamur di nama tersebut kerana dia memuliakan. Baik, bermula daripada tu dah Allah Ta'ala memuliakan dia kerana dia memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan diberi bermacam, dibuka oleh Allah Ta'ala kepada dia bermacam-macam ilmu. Baik, sehingga kan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang menulis buku-buku yang berkait dengan pembersihan jiwa, yang mana kalau ulama tu memetik nama-nama ulama tasawuf sebelum daripada ni, antara ulama yang dipetik namanya adalah Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Berkata Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, mereka tidak makan kerana mencari kelazatan, dan mereka tidak berpakaian kerana mencari kelembutan. Siapa mereka? Generasi salafus salih yang sebelum daripada Bishr Al-Hafi. Jadi kata Bishr Al-Hafi, ulama-ulama sebelum daripada kita, mereka tidak makan kerana mencari kelazatan. Sebab kepala mereka tak cara tentang nikmat dunia. Mereka duk mikir tentang akhirat. Sebagaimana hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni, bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Mu'adz bin Jabal, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'adz bin Jabal mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an as'alaka an kalimatin qad amradatni wa asqamatni.
sesungguhnya aku nak tanya kepadamu Rasulullah tentang suatu benda yang punca daripada ni menyebabkan hati aku tidak tenteram. Kesihatanku terjejas, aku jatuh sakit. Duk demam sokmo. Kalau cakap kita kau. Sebab benda ni. Oh, hebat sahabat hak tu. Demam. Kata Rasulullah, sal ma syi'ta. Tanyalah benda hak yang nak tanya. Benda-benda hak yang duduk mikir sangat. Sampai ke hati tidak tenteram, kesihatan terjejas. Dia pun khabar kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Cerita kepada aku wahai Rasulullah, khabar kepada hamba wahai Rasulullah, amalan yang dapat memasukkan hamba ke dalam syurga dan dapat menjauhi hamba daripada neraka Allah. Cuba bayangkan, hidup mikir benda amalan hak yang dapat memasukkan ke dalam syurga Allah dan dapat menyelamatkan diri dia daripada neraka Allah, sehingga hati tidak tenteram dan sehingga kesihatan terjejah. Kesihatan terjejah. Hebat. Siapa tahap tu? Sebab dia kerana kepala dia duk berfikir tentang akhirat. Sama juga perkataan yang diungkapkan oleh Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, yang mana generasi sebelum daripada ni, salafun as-salih, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak makan untuk mencari kelazatan. Jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Dah kita kedai ni puas dah. Kedai ni puas dah. Kita lagu tu. Kalau kita. Tapi sebenarnya dok salah. Bukan salah pun. Benda tu tak salah. Cuma ni kita nak cerita ni tentang bagaimanakah kedudukan orang yang betul-betul rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apabila kita tahu kedudukan mereka, kita jangan rasa gong lah dengan kedudukan kita. Kedudukan kita, kita rasa, aku ni rasa hebat dah. Macam dah bercerita sebelum ni, duduk dengar seorang sebelum nak tidur. Hari ni dah sebesar sikit dah buat. Ngopak kat orang pun alhamdulillah terjaga hari ni. Selepas daripada dengar hadis, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata kebaikan ataupun diam. Hamba memang jaga dah mulut. Semayang alhamdulillah fardu. Semayang sunat terjaga. Sedekah ada. Buat baik ke keluarga ada, ibu bapa ada belaka. Duk fikir banyak. Baca Quran alhamdulillah, istighfar, selawat banyak hari ni. Hebat aku ni. Ke wali besar dah aku ni. Duk rasa aku tu. Mudah kenal dirimu gitu. Cuma tengok muka dengan apa yang disebut oleh Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Mereka tidak makan untuk mencari kelazatan dalam makanan. Tidak. Dan mereka tidaklah memakai pakaian untuk mencari kelembutan. Maksudnya bak makan, bak pakaian mereka nak cara pun. Kita bak makan. Dari dalam sembahyang duk fikir bak makan lagi. Luar sembahyang tu dah soroyak lah. Dalam sembahyang duk fikir bak makan lagi. 3 bulan duk fikir bak pakaian. Gaya 3 bulan. Jadi benda yang tidak bermanfaat sentiasa kita fikir. Jauh kita dengan orang yang rapat dengan Allah. Mereka tidak ambil berat sikit pun tentang makanan, tentang pakaian, kerana apa yang mereka mengambil berat adalah tentang bagaimanakah kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat daripada Ibrahim bin Adham. Tak silap ingat Ibrahim bin Adham dah. Yang mana dia dengan pengikut-pengikut dia, sampai masa nak makan, dia makan roti yang pecah-pecah. Roti pecah ni makanan hok komang. Roti pecah ni, roti kering pecah itu makanan hok cukup komang zaman dia. Lepas tu, lepas makan roti hok yang pecah-pecah tu, sampai masa nak minum air, ambil air dengan tangan daripada sungai. Gelas-gelas tak ada. Nak cerita gitu. Gitu dalam riwayat dia. Ambil air dengan tangan daripada sungai minum. Lepas daripada tu baca alhamdulillah. Lepas tu dia kata lagu mana? Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alayhi lajaladuna bisuyuf.
sekiranya raja-raja, dia pernah jadi raja, sekiranya raja-raja dan anak raja mengetahui bagaimanakah perasaan kami sekarang ni, nescaya mereka akan memerangi kami dengan pedang untuk mendapat benda yang ada pada diri kami. Sebenarnya kami yang betul-betul raja. Dak cara dah bab lain. Hak yang dia ambil berat, apakah bagaimanakah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau berkata lagi, inilah jalan akhirat. Jalan akhirat orang yang tidak ambil berat tentang dunia, tetapi dia mengambil berat tentang akhirat. Lalu kemudian beliau kata, inilah jalan akhirat dan jalan para anbiya, para nabi-nabi, dan jalan orang yang soleh dan orang-orang yang mengikuti mereka itu. Maka sesiapa yang menyangka bahawa ada jalan yang lain daripada ini, maka sebenarnya ia adalah orang yang tertipu. Kalau dia menyangka bahawasanya ada lagi jalan yang selain daripada jalan yang disebut tadi untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Seterusnya ke-8, berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ni seorang ulama yang besar juga dalam ilmu tasawuf, dalam bidang tasawuf. Ya, kita baca yang disebut oleh Imam Nawawi ni, kita baca cerita orang je. Ni kita baca cerita orang, sekurang-kurang kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurang. Baik, kata dia berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, selama hati seseorang masih terpaut dengan sesuatu selain Allah Ta'ala, maka hati itu tidak akan mencium bau keyakinan. Dia yakin adalah suatu yang dituntut. Antara benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ada yakin dalam diri kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahawasanya kita tidak dapat lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahawasanya tidak ada sesuatu yang menimpa dan mengenai kita melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Dan kita yakin bahawasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita pastinya ada hikmah dan ada maslahah. Dan kita yakin bahawasanya setiap orang yang melakukan tuntutan agama ada ganjaran pahala. Dan yakin bahawasanya orang yang melawang ataupun orang yang tidak ikut apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka ada dosa. Itu makna yakin. Yakin adalah suatu perkara yang cukup-cukup dituntut. Apabila orang tu ada yakin, maka musibah-musibah yang menimpa dia di atas dunia ini mudah dia hadapi apabila orang tu ada yakin. Tapi jadi susah untuk hadapi kerana tidak ada yakin. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis hatta yad'u bihaula'i ad-da'awat li ashabihi. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada sebuah majlis sehinggalah Rasul berdoa dengan doa-doa ini untuk sahabat-sahabat dia. Jarang sekali Rasulullah tidak berdoa dengan doa ini. Maksudnya kerap kali Rasul berdoa dengan doa ini apabila Rasul bangun daripada majlis, doa untuk sahabat-sahabat dia yang ada dalam majlis tersebut. Doa bunyi lagu mana? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ada riwayat masaibad dunya, ada riwayat musibatid dunya. Maksud dia benda, ya Allah, kurnialah kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga ia menghalang di antara kami dan di antara maksiat, melakukan maksiat kepadamu. Minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sifat takut kepada Allah yang menjadi penghalang di antara kita dengan maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari ni kalau orang tanya, dah apa manusia berani melakukan maksiat? Jawapannya kerana tidak ada sifat takut kepada Allah. Orang yang ada sifat takut kepada Allah, dia tidak berani untuk melakukan maksiat. Maka dalam doa ni Rasul minta daripada Allah agar Allah Ta'ala bahagikan, Allahumma qsim, ya Allah bahagikan, kurniakan, berikan kepada kami daripada sifat takut kepadamu, sehingga ia menjadi penghalang di antara kami dan di antara melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ya Allah kurniakan, bahagikan kepada kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, yang mana ketaatan itu dapat menyampaikan kami kepada syurga-Mu, ya Allah. Yang ketiganya, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, ya Allah kurniakanlah, bahagikanlah kepada kami, berilah kepada kami yakin, yang dengan sifat yakin tersebut mudah engkau memudahkan dengan sebab sifat yakin tersebut kepada kami dalam menghadapi musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Baik, jadi yakin adalah suatu perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana dalam hadis tersebut perawi menyebut suatu ketika qama Abu Bakr As-Siddiq 'ala al-mimbar. Dia Abu Bakar As-Siddiq pada satu hari itu dia berdiri di atas mimbar untuk berkhutbah. Thumma baka, kemudian dia nangis di atas mimbar. Nangis. Maka faqal, masa dia nangis dia kata mana? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal awwal 'ala al-mimbar thumma baka. Aku duk teringat Rasulullah pada tahun yang pertama Rasul berdiri di atas mimbar, Rasul menangis. Jadi dia apabila dia berdiri di atas mimbar, dia menangis sebab dia ingat Rasulullah pernah menangis di atas mimbar. Nitik yang hati. Lepas tu apabila Rasul menangis, Rasul berkata, faqal, Rasul kata kepada, is'alullah al-afwa wal afiyah. Mohonlah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemaafan dan afiah, keselamatan. Ni kata Rasulullah, mohonlah daripada Allah al-afwa, kemaafan, penghapusan dosa, wal afiyah, dan keselamatan daripada kesusahan dunia dan akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah. Sesungguhnya seseorang tidak diberi selepas daripada yakin apa hak yang lebih baik daripada afiat. Sebab itulah suruh minta afiat. Jadi tidak ada hak yang lebih baik daripada selepas daripada yakin nak berbanding dengan afiat. Tapi nak ayat yakin melebihi afiat. Yakin melebihi afiat. Jadi sebab itulah apabila orang yang ada yakin, maka mudah dia berhadapan dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, orang yang paling teruk ditimpa musibah siapa? Para nabi. Para nabi, orang yang paling teruk ditimpa musibah. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin banyak musibah yang menimpa dia. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, seperti para nabi dan orang-orang yang selepas daripada nabi, banyak mana, kuat mana mereka itu ditimpa musibah, tapi cukup mudah mereka menghadapi musibah tersebut kerana benda? Kerana ada sifat yakin. Baik, cuba kita tengok perkataan Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Selama hati seseorang masih terpaut dengan sesuatu selain daripada Allah, maka hati itu tidak akan mencium bau keyakinan Allah. Ni kita lah ke ni? Kau orang lain kita lah. Ada tengok orang lain, kita tengok kita ni. Selama mana hati bertaut kepada selain daripada Allah, maka orang tu tidak akan cium bau keyakinan. Bukan setakat ada yakin, bau yakin pun tak ada. Itu maksud dia. Kita kalau kita tengok apa hak yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bertambah yakin kita, setiap benda hak yang berlaku kita kembali kepada Allah.
Kita nak buat sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dianggap molek di sisi syarak, dituntut kita mula dengan benda bismillah. Supaya benda kita gantungkan diri kita, hati kita kepada Allah. Nak minum, bismillah. Nak pakai pakaian, bismillah. Dengan nama Allah aku memulakan, dan dengan nama Allah aku melakukan perbuatan ini. Bismillah. Nak minum air, nak makan nasi, makan, dak ingat baca pada permulaan. Rasa haja pula, baca tengah, bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah pada permulaan dan pada akhirnya. Ambil wudu, baca bismillah. Mandi wajib, sunat sebelum tu baca bismillah. Banyak perkara dituntut kepada kita mula dengan bismillah. Kita ditipu musibah. Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hendaklah beri berita gembira, hendaklah cerita berita gembira, kabar berita gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, teguh hati mereka kembali kepada Allah. Qalu inna lillah. Berkata mereka itu, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sahal bin Abdullah, selama mana hati masih terpaut dengan sesuatu selain daripada Allah, bertaut dengan dunia, bertaut dengan harta benda, bertaut dengan perempuan, bertaut dengan jawatan, tak kira lah. Tapi yang penting bertaut selain daripada Allah, maka dia tidak akan mencium bau keyakinan. Dan selama mana hati seseorang masih dihinggapi oleh sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, hati dia masih ada keinginan untuk melakukan maksiat, hati dia masih cenderung kuat untuk melakukan maksiat, hati dia masih cenderung kuat untuk melakukan maksiat, maka hati tersebut tidak akan dimasuki oleh nur, oleh cahaya. Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan masuk ke dalam hati yang ada maksiat. Jadi kita mengharapkan dapat cahaya, nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama hati kita masih kuat cenderung untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata dia tidak akan dapat dimasuki oleh nur sama sekali. Maka di sini perlu kita kena mujahadah, kena sentiasa istighfar, sentiasa minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada jatuh ke dalam lembah kehinaan. Baik, muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesembilan, berkata Bishr bin Al-Harith, sama Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullahu taala, Allah Taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, jangan engkau jadikan antara aku dan kamu seorang yang alim yang dapat menipu engkau. Ya, orang di sana ada orang alim, alim akhirat, ada alim dunia. Dia tidak sama. Tapi kita tidak mudah, kita jangan mudah meletakkan hukum. Ni ulama su, ni ulama dunia. Tak boleh. Sebab kita bukan penentu. Allah Ta'ala hak yang penentu. Baik, mereka kalau jelas lah. Jelas tu masalah lain lah kalau jelas. Jadi di sana ada orang alim yang menipu. Kata dia, jangan engkau jadikan antara aku dan kamu seorang alim yang dapat menipu engkau, maka nanti ia akan menghalang engkau daripada jalan kecintaanku. Jadi di sana kita orang yang bukan orang alim ni nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cari orang yang pandai untuk bimbing kita, Tapi di sana ada juga orang yang Allah Taala bagi ilmu pengetahuan kepada dia, tapi diguna ilmu pengetahuan tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Maka akhirnya dia akan membimbing pengikut dia mengikut sesuai dengan kehendak dia, bukan sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Orang alim yang dimegang itu adalah perampok di tengah jalan hamba-hambaku, maka hendaklah kita sentiasa mengharapkan akan selamat daripadanya. Ke-10. Dan berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau manusia memahami pertolongan Allah Ta'ala yang diberikannya menerusi hamba-hambanya yang dhaif,
sudah tentu mereka tidak mengabaikan mereka. Mereka tidak akan mengabaikan mereka. Sekali lagi, kata Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, jikalau manusia memahami pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikannya menerusi hamba-hambanya yang lemah, sudah tentu mereka tidak akan mengabaikan mereka. Tapi masalah sekarang ni, dia tidak sedar bahawasanya pertolongan Allah melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab jihad, dalam kitab jihad ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Mus'ab bin Sa'ad, yang mana kata Mus'ab bin Sa'ad, ra'a Sa'd bin Abi Waqqas anna lahu fadlan ala man dunah. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, dia melihat dia ada kelebihan di atas orang yang di bawah-bawah dia, orang yang rendah daripada dia dah. Dia menganggap bahawa dia mempunyai kelebihan atas orang-orang lain, orang-orang yang bawah. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat yang mula-mula memeluk Islam. Jadi dia menganggap dia ada kelebihan berbanding dengan orang lain. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menegur kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kamu diberi rezeki, turun hujan daripada langit, diangkat kemarau daripadamu, dilimpahkan rezeki kepadamu semua sekali, dan diberi pertolongan kepadamu, melainkan dengan orang-orang yang lemah daripada kamu, dengan sebab budak-budak, dengan sebab orang-orang tua, dengan sebab orang yang tidak dikenali. Sebab itulah apabila kita menjadi pemimpin, kita jangan lupa dengan orang-orang yang lemah. Kadang-kadang ada sebahagian daripada pemimpin, memang sebenarnya kita berada dalam ujian. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan kesusahan. Ada sebahagian segelintir ataupun sebahagian apabila menjadi pemimpin, maka mula menjauhi kawan-kawan yang dah cetong lama-lama, dan mula menjadikan kawan-kawan yang mempunyai kedudukan, mempunyai nama, menjadi teman rapat. Hak ini sebenarnya adalah salah mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan, berpandangan, menganggap dia mempunyai kelebihan berbanding dengan orang lain, kata Rasul, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kamu diberi rezeki, tidaklah kamu diberi pertolongan, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Sebab itulah jangan sekali-kali kita mengabaikan orang-orang yang dah buat cetong. Baik, jangan sekali-kali. Tengok kata Salman Al-Farisi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, andai kata jikalau manusia memahami pertolongan Allah Ta'ala yang diberikannya itu menerusi hamba-hambanya yang dhaif, sudah tentu mereka tidak akan mengabaikan mereka. Tapi oleh kerana mereka tak sedar, mereka ditutup hati, ditutup mata hati, mereka tidak nampak bahawasanya pertolongan Allah melalui orang-orang yang lemah. Ke-11, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hendaklah kamu sentiasa bersifat zuhud, kerana sifat zuhud itu pada seseorang yang zahid adalah lebih cantik daripada perhiasan emas berlian pada seorang anak gadis. Imam Syafi'i masyhur. Kita mazhab yang kita pegang, mazhab fiqh adalah mazhab Syafi'i. Maksud dari mazhab Imam Syafi'i, maksudnya adalah mazhab fiqh, pengamalan fiqh, semayang kita ke, puasa kita ke, zakat kita ke, haji kita ke, perbuatan ibadat tersebut
kita beramal berdasarkan kepada Quran dan hadis mengikut apa yang difaham oleh Imam Syafi'i. Kita boleh faham kan? Benda tu daripada Quran dan hadis. Cuma cara Imam Syafi'i faham. Dah tak boleh kan ambil cara orang lain faham? Boleh, tak ada masalah. Tapi orang lain yang kita nak ambil daripada orang yang orang lain faham tu, mesti orang tu adalah orang yang betul-betul faham. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang cukup besar, yang diiktiraf keilmuan dia oleh kawan juga oleh lawan. Imam Syafi'i seorang yang cukup hebat, sehingga kan Imam ada riwayat daripada beberapa orang ulama hadis bahawasanya ulama hadis meletakkan Imam Syafi'i adalah mujaddid. Setiap 100 tahun Rasulullah sebut ada seorang mujaddid. Sebahagian daripada ulama hadis kata, aku duk tengok tak ada dah orang lain pada kurung dia, tak ada dah orang lain hak yang boleh duduk pada tempat mujaddid melainkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu yang cukup luar biasa. Dia lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Cuba tengok mana perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menekan dalam perkataan ini tentang sifat zuhud. Zuhud, maksud benda zuhud, zuhud ni adalah hati kita tidak bergantung dengan dunia. Kita meletakkan Allah Ta'ala dalam hati, kita meletakkan dunia dalam tangan. Kita pada hari ini ramai orang mengabaikan perintah Allah. Hak yang paling besar sembahyang. Ramai manusia mengabaikan perintah Allah. Ramai manusia melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ramai mana orang-orang Islam di tempat kita hak yang tidak menutup aurat. Ramai mana orang Islam hak yang tidak sembahyang. Baik, sebab dia, sebab mereka meletakkan dunia dalam hati. Mereka tidak meletakkan Allah Ta'ala dalam hati. Sifat zuhud adalah meletakkan Allah Ta'ala dalam hati, manakala dunia letak hanya di tangan saja. Orang yang ada sifat zuhud dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, cuba dak khabarkan kepada hamba satu amalan yang apabila hamba buat amalan ni, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, Allah Ta'ala kasih kepada hamba, manusia juga kasih kepada hamba. Diminta amalan daripada Rasulullah. Kalau hamba buat amalan ni, Allah Ta'ala kasih kepada hamba dan manusia pun kasih kepada hamba. Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Zuhud dah pada dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih kepadamu. Sebab orang yang zuhud dalam dunia ini, maka dia akan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak zuhud, maka dia tidak mendahulukan Allah, dia akan mendahulukan selain daripada Allah. Orang yang Allah Ta'ala kasih adalah orang yang mengutamakan Allah di atas perkara-perkara yang lain. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Mungkin zuhud, jangan memandang kepada apa yang berada dalam tangan orang. Barulah manusia suka padamu. Kalau mu nak barang orang semua, tak suka manusia. Sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Oh, orang tak suka. Orang tak suka. Usah kata orang biasa WB pun kalau kita minta kerek-kerek, sebulan sekali minta. Lepas minta. Mula minta tanah. Lepas boleh tanah, minta rumah pula. Minta tu, minta ni. Jelawak lalu. Mutah lalu. Allah, mari pula. Mungkin dah kata depan kita. Baik, orang tak suka kita beri minta dengan dia. Jadi untuk supaya orang suka kepada kita, kita jangan minta dengan manusia. Baik. Manakala untuk Allah Subhanahu Wa Taala sayang, kita kena zuhud dalam dunia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kamu sentiasa bersifat zuhud. Kerana sifat zuhud itu pada seorang yang zahid, sifat zuhud pada seorang yang ada, pada seorang hamba Allah Ta'ala adalah lebih cantik daripada perhiasan emas berliang pada seorang anak gadis. Ini orang yang memandang dengan mata hati. Kita pandang dengan mata zahir, kita tengok emas berliang duduk pada anak dara hak comel-comel, comel. Tapi hak ni dipandang dengan mata hati. Emas berliang, hak yang dipandang oleh mata hati adalah sifat-sifat yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada hamba.
Yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya hamba bersifat dengan sifat tersebut. Antaranya adalah sifat zuhud. Kedua belah, berkata Imam Rabi' rahimahullahu taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita pergi kepada sesi soal jawab. Dan insya-Allah kita akan jawab beberapa soalan sebelum daripada kita sembahyang Isya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Dia larang minta sedekah daripada Nabi kalau kita cukup dah. Boleh cukup berdua. Maksudnya minta kan tu hak dilarang. Kalau minta air sikit ni kan. Baik. Di sana ada larangan kita minta kalau sekiranya kita ada dah. Dan apakah maksud larangan? Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takaththura fa innama yas'alu jamra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta kepada manusia harta-harta manusia, diminta harta orang. Tujuan diminta benda takaththura, untuk memperbanyakkan. Dia ada dah tapi nak memperbanyakkan benda hak yang ada pada diri dia. Diminta dengan orang. Dia ada dah. Dia minta dengan orang untuk banyakkan harta dia. Kata Rasul, fa innama yas'alu jamra. Sesungguhnya dia minta bara api sebenarnya. Dia minta bara api neraka. Baik. Jadi kalau kita ada dah harta, haram kita minta dengan orang untuk memperbanyakkan harta kita. Kalau kita ada. Tapi kalau sekadar air, itu tidak menjadi masalah, sekadar air. Dan di zaman dulu biasalah, kita jalan-jalan, rasa dahaga, tak ada air, ada tuang kambing, orang hok mera kambing, minta biasalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta susu daripada penggembala-penggembala kambing. Itu perkara biasa. Jadi sekadar air itu perkara biasa. Duit sebagai contoh. Itu hak yang tidak boleh kalau kita ada dah. Kalau kita tak ada, itu masalah lain. Kalau minta untuk masjid, untuk tahfiz, untuk pondok, untuk maslahah ummah, itu bab lain. Hak ni untuk peribadi kita. Wallahu a'lam. Ada kisah lain? Kalau pakai baju gambar ataupun tulisan, kan makruh sebab lalaikan orang lain. Tapi kalau gambar tu belakang, kita duduk sah belakang sikit. Jadi tak ada orang tengok. Baik. Pakai baju gambar. Pakai baju gambar. Kalau gambar tu gambar orang, gambar binatang, maka hukum kerana gambar. Makruh kerana gambar. Makruh kerana gambar. Faham tak? Ulang sekali lagi. Pakai baju gambar, gambar orang, gambar binatang, hak penuh, makruh kerana gambar. Baik. Manakala dalam bab semayang pula, dia bukan hanya hak yang bergambar sahaja, bukan hak yang bercorak tidak bergambar. Kan kita ada gambar, kita ada corak. Hak corak, hak yang tidak bergambar, hak yang melalaikan, yang boleh melalaikan orang, maka makruh. Jadi kalau sekiranya kita corak kita, tapi kita duduk belakang sekali ataupun kita pakai balik duduk dalam, itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Baik. Dia tinggal sunnah hayat. Tapi segeleng sujud sahwi. Batal. Dia tinggal sunat hayah. Tiba-tiba dia sengeleng sujud sahwi. Batal tak solat? Jawapannya batal solat dia kalau dia tahu perbuatan tersebut adalah salah. Dia tak boleh kita nak sujud sahwi kalau tidak ada sebab yang menuntut untuk kita sujud. Sebab apa? Sebab dia akan membawa kepada sengaja menambahkan rukuk. Antara perkara yang membatalkan solat adalah sengaja menambahkan rukuk solat. Jadi tak boleh. Wallahu a'lam. Sila-sila. Saya semayang lah. Saya awal. Tidur dari rumah tadi. Adakah saya boleh keluar ataupun batal? Okey, baik. Kita tengah semayang,
tiba-tiba tak cicok, jatuh atas tangan. Jatuh atas tangan. Macam mana kita batal dok sembahyang kita ataupun boleh kita teruskan sembahyang? Jawapannya dua. Yang pertama kena tengok, kalau tak cicok tu basah, kalau tak cicok basah, batal sembahyang. Kalau tak cicok dok basah, tak cicok kering, dok atas kipas. Jadi orang pasang kipas, bang tangan kita jatuh, kena tangan kita. Kalau dok basah kering, maka dua. Yang pertama, kalau kita lock lagu tu, batal sembahyang. Sebab antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena suci tubuh kita daripada najis yang tidak dimaafkan, termasuklah tai cicok. Okey, kalau kita buang lalu, maka tak apa. Buang lalu mana buang lalu? Bukan buang ambil tangan. Kalau buang ambil tangan maka menanggung najis. Buang tiup ke? Ataupun getak selalu segera. Baik, maka sembahyang kita tidak batal, sembahyang kita sah. Tapi jangan pula kita getak kena atas orang lain pula. Kita getak habis kena orang lain, kira orang lain kena orang lain. Kita pakai getak tak cicok je dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Habis kan lagi. Apakah hukum? Orang tu dia ambil wuduk, dia nak basuh kaki. Dia nak sembahyang baru dia basuh kaki. Jawapannya, perbuatan tersebut sah wuduk, cuma dia telah meninggalkan perkara sunat. Kerana di antara perkara sunat adalah mualak. Mualak dalam berwuduk, hukum dia sunat, bukan wajib. Maksudnya, jangan ada senggang masa yang lama di antara satu basuhan dengan satu basuhan yang lain. Kalau ada senggang masa yang lama, tetap wuduk sah. Kerana mualak hukum dia adalah sunnah. Ada asar daripada Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar pernah mengambil wuduk di pasar, lepas tu dia nak basuh lagi kaki, lepas tu dia pergi basuh kaki dekat dengan masjid. Jadi tidak menjadi masalah. Cuma dia tinggal perkara sunat je. Wallahu a'lam. Baik. Dalam masa wuduk tidak sempurna, tiba-tiba dia melakukan perkara yang membatalkan air sembahyang. Adakah, contoh kita kata dia pegang kemaluan ke, ataupun dia ketuk ke, ataupun dia kecing ke, ataupun dia begok ke. Jadi adakah dia boleh meneruskan wuduk dia, maksudnya basuh kaki saja, ataupun mesti dia kena ambil wuduk semula? Sebab ada orang kata gini, dia kata selama mana sebelum daripada kita basuh kaki lagi, tak ada lagi wuduk pada diri kita. Jadi apabila tak ada lagi wuduk pada diri kita, berlaku perkara yang membatalkan wuduk sebelum daripada ada wuduk pada diri kita, ia tidak membatalkan wuduk. Ada orang kata lagu tu, hamba tak jawab lagu tu. Hamba kata ada orang kata lagu tu. Jangan pergi kerak pula ni. Pergi kerak saya buat ni jerek. Nanti kita kaya salah dulu. Hak yang tak betul dulu. Hak yang betul lagu mana? Ketika kita basuh muka, maka terangkat hadas kecil pada muka kita. Ketika kita basuh tangan, terangkat hadas kecil pada tangan kita. Ketika kita basuh sapu kepala, terangkat hadas kecil di kepala kita. Tinggal lagi kita basuh kaki, tiba-tiba berlaku perkara berhadas, maka hadas yang telah terangkat sebelumnya semuanya hilang belaka. Jadi maksudnya mesti kena ambil wuduk semula. Wallahu a'lam. Okey? Kan ada seri. Alah. Sama tak? Okey, ketika dia basuh sapu kepala, lepas tu dia pun niat nak memutuskan wuduk. Lepas tu duduk sebentar, nak basuh kaki mula, batal dak wuduk dia. Gitu. Hamba tak ingat masalah ni. Kena kaji semula. Tak ingat. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.